Hello, what is going on everyone? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam we are. UniKL. Dan malam ini anda bersama dengan saya, is your boy Angah. Dan hari ini, malam ni Angah bersama dengan Saya Afika. Afika daripada UniKL mana? Saya daripada UniKL MIIT. Okey, dan Angah daripada UniKL MFI. Jadi pada malam ini anda semua penonton-penonton yang berada di rumah, anda bersama dengan kami dalam Sembang Santai edisi e-sport Career. e-sport career. Yes, career. E-sport carnival. E-sport carnival topik kita e-sport Okay, career. sorry, maafkan saya. Okey, dan malam ni kita nak cakap pasal e-sport career macam Afika cakap tadi bersama dengan UniKL alumni dan juga atlet. Ya. Jadi sebelum kalau kita kata sembang santai ni Afika, maksudnya kita ada panel kita lah, kita nak Ya, jemput kan, betul. kita sembang dua orang pula. Jadi sembang lain nanti. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, penonton-penonton kita pun dah ternanti-nanti, kita akan memperkenalkan dua orang ahli panel kita, dua orang jejaka handsome yang sangat hebat dalam bidang mereka masing-masing. Jadi panel yang pertama siapa? Afika. Panel yang pertama kita menjemput Afiq Afzai Nizam ataupun dikenali sebagai Afiq Ci. Ya betul, dan yang Alright. kedua ialah Muhammad Zaid ataupun lebih dikenali sebagai Papa Papa Zaid. Okey, selamat datang kami ucapkan kepada Afiq Ci dan juga Papa Zaid. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Salam. Okey, tanpa kita lengahkan masa lagi, kita nak terus kepada panel kita yang pertama lah, Afikah. Boleh. Kita ada Afiq Ci di situ. Assalamualaikum Afiq. Sihat ke? Waalaikumsalam, sihat alhamdulillah. Afiq berada di Tech reviews dulu and later on saya developed myself into a gaming content creator. So, yeah. Alright, terima kasih Afiq Ci. Alright, itulah Afiq Ci merupakan alumni daripada UniKL MIIT. betul. Produk UniKL. Yes. So kita banggalah sikit kan. Ya betul. Alright, so kita teruskan dengan panel kita yang kedua. Okay, Papa Zaid boleh perkenalkan diri sendiri dan cerita sikit latar belakang Betul. tentang Papa Zaid. Silakan. Silakan. Assalamualaikum semua. Hai, nama saya Muhammad Zaid atau dikenali dalam dunia streaming ni Papa Zaid. Dalam dunia tournament pun samalah, semua panggil Papa Zaid. So saya masih lagi orang kata gamers, bermain game dan player lagi, dan masih lagi orang kata sekarang ni buat coaching untuk PUBG Mobile untuk tim Tabak NC. So itu sajalah kot nak cakap. Tak ada apa, tak cakap panjang. Itu sedikit berkaitan dengan Papa Zaid. Kalau kita boleh nampak kat belakang tu Afika, ada RM2000 tu. Uish. Papa Zaid tu menang dekat tournament mana tu? Oh, Place tu. ni tournament Asia Predator. Ni masa ni tahun bila 2019 lah. Oh, lebih kurang 3 tahun 2 tahun lepas lah. Ya, 3 Okey, jadi Afika, kita dapat tengok malam ni kita ada dua orang panel yang cukup-cukup hebat dalam bidang e-games ni. Betul. Jadi tanpa melengahkan masa, kita nak ke soalan yang pertama lah untuk panel kita yang pertama, iaitu Afiq Ci. Jadi Afiq, apakah perkembangan terkini Afiq sekarang ni? Tak kisahlah dalam your life ke ataupun e-game sendiri. Perkembangan terkini Afiq. Perkembangan terkini saya, at the time being saya memang dah full time content creator. Daripada 4 tahun lepas saya dah buat full time benda ni. So, and also around the same time saya juga merupakan seorang e-sport athlete, and untuk masa sekarang currently saya main PUBG PC under Red Sea Sport. So saya sebenarnya teammate Papa Zaid. So dia captain saya. And also saya create content for various brands such as Nvidia, Corsair, Elgato, Riot dan juga PUBG. So I stream daily. So kalau nak tengok game PC ke apa, boleh datang dekat page saya ya. Okey, itu dia. So kalau saya tengoklah dekat konten YouTube Afiq Ci, saya nampaklah Afiq Ci ada buat review-review barang-barang. So kalau Yeah. nampaklah kat situ kita, kalau ada keraguan nak beli sesuatu tu, kita tengoklah Afiq Ci punya review. So kat situ boleh nampaklah Afiq Ci punya. Tapi Afika, saya kagum betul dengan setup dia, macam cantik betul kat belakang tu kan. Kat situ. Setup idola. Okey, baik Afika, kita teruskan. Soalan Alright, seterusnya. soalan seterusnya kepada Papa Zaid pula lah. Alright, so sama juga soalannya. Apa perkembangan Papa Zaid yang terkini? Tak kisahlah achievement ke, live ke, apa-apa yang Papa Zaid ingin kongsikan. Perkembangan sekarang ni sama. Saya nak cakap pun sama juga macam saya punya
kawan Afiq Chi, saya streaming juga dah lama juga, sama juga, dan saya start streaming pun saya kata ikut dia juga sebenarnya. Saya mengidolakan dia dulu. Sebab saya nak start streaming pun memang saya kenal dia dulu lah. Saya nampak dia dulu. So sekarang ni masih lagi streaming, and then PUBG, main PUBG, training PUBG, hari-hari training. And then dalam masa yang sama pun kalau ada review pun saya buat review. And then dan orang kata coaching jugalah, coaching. Ada buat coaching untuk PUBG Mobile. Ya, betul. Okay, so basically both of you is doing this job as a full time lah. Yes. Alright, okay. Jadi saya ada soalan seterusnya untuk Afiq Chi. Afiq, orang selalu cakap yang everything, semua benda ni mesti ada dia punya starting point dia. Jadi kalau pada Afiq sendirilah, apakah titik permulaan Afiq Chi ataupun apa yang menyebabkan Afiq daripada kalau dulu sebelum ni Angah tak tahulah apa kan. Jadi apa, and then you decide untuk step up ataupun masuk ke dalam bidang e-sport ni. Apakah titik permulaan Afiq? Okay, I think I speak for everybody, and I think like untuk zaman sekarang ni everybody is a gamer, right? And some of us have been playing games for a very very long time. So untuk saya pula, gaming ataupun video games ni has been a really huge influence whereby I try to relate everything around video games. So basically lepas saya graduate je, terus saya jump into the scene, and then titik permulaan saya ialah apabila saya create content saya yang pertama, and then pada waktu tu saya buat tech reviews, and then it has been an ongoing thing, but at the same time I still play games constantly, and senang cerita boleh cakap it took off when pada waktu itu tim saya, The Face Gaming, we won the Malaysian qualifiers and we represented Malaysia untuk compete untuk tournament PUBG PC dekat Australia. That was the first time a team yang memang solid. Solid. Lepas tu masa tu pun PUBG baru lagi dekat dalam Malaysia ni. So we got a lot of attention from brands, and people started to notice yang PUBG ni is actually a game yang it's fun to watch. Betul. So masa tu we had a lot of opportunities that come, yang memang brands yang nak collab. Masa tu Zotac, Alienware semua nak sponsor team kita orang. So saya just decide, cakap okay, I'm going to drop everything else and I'm going to do this full time. Tapi pada waktu itu saya punya focus was just solely competing, whereby saya memang fikir nak represent team saya, and then at the same time saya punya obligation was to perform and make sure that my teammates are able to sustain doing the same thing that I am doing. So itu fokus saya. Actually masa kita orang start dulu, we didn't think much about like content creation in a way whereby waktu tu tahun 2017, end of 2017 2018 tu, not a lot of platform yang available tau. Jadi it wasn't so much about creating content untuk sustain, tapi lebih kepada untuk main game, perform and treat it like a profession. So that was something yang kita orang nak prove and something yang kita orang develop together as a team. Jadi benda tu later on dia progress into content creation sebab people dah start to notice and people wanted to see our point of view when we play games, and and then bila tournament pun orang dah kenal siapa kan. So we just like okay lah, tak apa, kita start live stream kan. So bila saya decide untuk drop everything and do it full time, that was the turning point for me lah. So and the rest is history. Alright, so terima kasih kepada Afiq Chi. Okay, so memang kita nampaklah dia start from passion. Betul. Bila kita ada passion kat sesuatu tu, kita ada kesungguhan untuk berjaya dalam benda yang kita suka. Alright, so kalau untuk Papa Zaid pula, macam mana dengan titik permulaan Papa Zaid dalam bidang e-sport? Actually kalau dalam dunia e-sport ni
saya dah start main game agak lama lah. Kalau ikutkan daripada kecil lah orang kata kan. Ikut abang pergi cyber cafe kan. Daripada main game, macam-macam game lah kita main daripada kecil. Tapi kalau ikutkan saya memang sport player. Saya start bermain bola daripada sekolah. Main bola sampai saya orang kata kerja lah. Dan orang kata start saya injured tahun 2000 berapa lah, saya dah lupa dah. Masa tu saya mewakili Jabatan Perdana Menteri. Saya kena hamstring. Lepas kena hamstring time tu, saya dah cakap macam mana lah, saya dah tak boleh nak, saya memang main bola je. And then saya cakap dengan rumah saya cakap, saya ingat saya nak fokus dalam bidang streaming ni. Sebab saya tengok Chi masa tu kan. Saya kata, saya ingat saya nak fokus dalam dunia streaming ni. Dia pun macam percaya tak percaya kan. Lepas tu saya fokus. Start dari situ saya terus buat. Sampailah sekarang orang kata. Tu je lah saya boleh cakap. Okay, so lepas tu Papa Zaid memang dah tak main bola ke macam mana? Dah tak main dah. Saya dah duduk atas kerusi ni dah rasa 4 tahun dah rasanya. Dah tak boleh nak main. Kalau nak main saya akan rasa sakit lah dekat bahagian betis tu. Faham. Tu yang tak boleh nak teruskan perjuangan bermain bola tu. Betul. Tapi tak apa, sekarang lebih perform lah dalam bidang e-sport. Kita korbankan satu, kita dapat the other one. Okay, so kalau Angah tahu, kalau untuk pengetahuan Angah, so Papa Zaid dulu tak silap saya aktif dalam freestyle bola sepak, betul tak? Wow. Saya tengok pandai lah dia main. Tahun saya tengok video 2019 macam tu lah. Kenangan silam lah. Yes. Mana awak tengok ni? Saya Peminat Tega. yelah dikira. Okey baik, jadi penonton di rumah, itulah sedikit berkaitan dengan titik permulaan kedua-dua guest kita pada hari ini, iaitu Afiq Chi dan juga Papa Zaid. So diorang start somewhere lah, start daripada passion diorang build sampailah ada di tahap sekarang ni. Betul. Jadi seterusnya Afiq, kita nak tanyalah Afiq Chi, apakah halangan ataupun cabaran sepanjang karier Afiq sebagai seorang atlet dan juga content creator di FB Gaming ni? Okay, pada pendapat saya lah kan, halangan yang saya hadapi yang paling mencabar ialah comfort lah. Sebab bila kita rasa selesa ni, kita tak sedar sangat benda yang jadi around kita kan. Because since gaming is so easy, it is easy to forget that we are actually working. And then keselesaan tu akan membuatkan kita tak nak explore dan nak kembangkan diri kita serta skill set kita. Jadi itu antara benda yang saya hadapi dan saya sedar, tapi dia macam kita lambat dan basically kita kena double back and then make sure that it doesn't happen again lah. And then bila kita main game, kita stream, kita create content, right? Being comfortable means kita akan fokus on one thing, which is views. Jadi kita akan lupa develop the right work ethic, and then kita punya diri kita akan lacking in so many other aspects of our job, which is content creation. And also a lot of people, including myself, sometimes lupa yang sebenarnya kita ni ourselves is a brand and we need to be responsible for what we do, what we say and everything lah. Betul. Jadi work ethic tu penting supaya kita boleh apply benda yang sama in other areas of our work, which is content creation. Right, so sebenarnya content creator ni dia bukanlah kerja yang senang. Betul. Orang tengok macam senang je cakap-cakap depan kamera. Tak senang sebenarnya. Kita kena konsisten dan juga sentiasa ada ni lah. Orang cakap nak sustain content tu. Sebab dia content creator. So content tu nak macam mana nak pastikan orang sentiasa tengok. Betul. Pandai saya cakap. Kita teruskan dengan panel kita yang kedua lah. Kita ada Papa Zaid. Alright, so kepada Papa Zaid, soalan apakah halangan dan cabaran sepanjang karier Papa Zaid sebagai seorang atlet dan juga content creator? Ya betul. Halangan dan cabaran. Cabaran dia masa lah. Masa kadang tak ada. Dengan family lagi kan. Saya ni dah ada 3 orang anak dah sekarang ni.
masa macam cakap lah, masa kadang saya masa dengan macam dulu yes, pagi, petang, malam kita boleh stream, kata street kan 24 jam pun boleh stream. Sekarang ni macam yalah dah ada askar-askar kat belakang ni. Mungkin sehari pagi je boleh, petang kalau ada free boleh, malam kalau tak ada apa-apa buat pun boleh juga. Tapi itulah masa je lah, halangan dia sekarang ni masa, dan cabaran dia sama jugalah dengan family jugalah. Cabaran dia nak orang kata nak fokus benda yang kita buat ni susah lah, cakap memang susah sebab banyak benda nak kena buat lah kat belakang. Itu je lah cabaran dia. Okay, so adakah askar-askar Papa Zaid tu pun dia pun main game juga macam mana? Masa sekarang ni saya tak adalah, diorang adalah bagi tahu, bukan bagi tahulah, cuba bagi diorang main, ada diorang main tapi tak bagi selalu lah. Betul. Macam Sabtu Ahad tu mungkin diorang boleh main, tak hari-hari lah, tak galakkan lah sebab diorang kecil lagi, kena jaga mata lah. Kalau nak compare zaman macam kita kecil dulu tak ada games-game ni kan, tapi betul. sekarang ni memang macam senang lah nak dapat game. Phone phone tu senang nak dapat. Jadi Betul. sebagai parents pun kena limitkan juga. Ya. Yes. Jadi Afiq Ci, kita nak Yes, tanya lah, bukan nak tanya sebenarnya, kita nak minta sedikit mutiara kata lah. Ya. Sebab Afiq Ci pun dah lama berada dalam bidang e-games dan juga sekarang ni reviewing dan sebagainya. Jadi apakah nasihat yang boleh Afiq Ci bagikan kepada penonton-penonton kita yang berada di Facebook, di rumah, sekiranya diorang ni maybe most of them are students and maybe diorang dah kerja dan sebagainya. Jadi tiba-tiba diorang dalam kepala otak diorang decide nak menceburi bidang career e-games dan sebagainya. Macam Afiq buat tadi, Afiq melangkah masuk dalam bidang ni. So maybe diorang ni baru nak start untuk jadi serius lah. Sebelum ni mungkin main game biasa-biasa, sekarang ni nak serius, streaming dan sebagainya. Betul. So apakah nasihat yang boleh Afiq Ci bagi kepada mereka as a starting point untuk mereka maintain dalam apa yang mereka nak buat ni? Silakan Afiq Ci. Okay. Baik. Dia senang sebenarnya. Kalau awak minat nak create content, awak start sekarang. Awak create content tu sekarang. Tak kisahlah. As long as benda yang content tu something yang awak rasa awak boleh buat, janji awak start dulu. So that you will know what you can improve from time to time. And then it only gets better from there lah. And kalau awak nak stream pula, make sure korang buat jadual supaya korang boleh bagi masa. Jadi tak adalah macam penat sangat ke ataupun tak ada rasa burn out ke apa ke kan. Sebab nak bercakap, streaming ni nak cakap, kita nak entertain orang, and also sebenarnya nak entertain orang tu okey tau. Tapi let's say kalau betul-betul kita baru start kan, dia bila tak ada orang tu, kita tak tahu nak buat apa. Jadi benda tu is actually tiring juga because kita ada expectation right bila kita stream. So kadang-kadang buat kita down tak Afiq Ci kalau tak ada orang tengok? Depends lah. Kalau dia memang rasa macam dia stream untuk views macam saya cakap tadi kan, tunneling bila kita rasa nak comfortable tu kan. Kalau dia if they're streaming for views right, it's going to be tiring sebab benda tu tak ada, benda tu tak feed off dia punya energy. Tapi as long as awak buat jadual and then awak rasa awak boleh manage jadual tu dan awak boleh integrate dalam awak punya live sekarang, insya-Allah tak ada masalah. And lastly, kalau awak nak jadi seorang e-sport athlete, simple, first disiplin, nombor 2 buat team, and then make sure team tu ada mindset yang sama macam awak. Yang ketiga, always train hard, and then join all the scrims yang awak boleh join yang available dekat awak punya scene, and last masuk tu lah. Itulah dia punya proving ground. So that's it. Okey, itu dari Afiq Ci. Tapi betul Afika, sebenarnya disiplin ni bukan saja e-sports pun. Betul. Bidang apa pun awak join and awak minat, kalau awak nak terus saya bilang tu awak kena ada disiplin lah. Dan sebab disiplin dan juga passion lah menyebabkan Afiq Ci ada kat mana Afiq Ci ada sekarang. Berjaya ya. Ya betul. Okey. Alright, untuk Papa Zaid juga. Kita nak tahulah nasihat-nasihat daripada Papa Zaid kalau untuk penonton di Facebook, sekiranya diorang nak sama juga macam Papa Zaid untuk menceburi dalam kerjaya yang Papa Zaid
Tengah buat sekarang. Tengah buat sekarang ni. So apakah nasihat-nasihat, sebab Papa Zaid sekarang kan sudah ada rumah tangga. Mungkin penonton-penonton kita yang berumah tangga pun nak tahu juga macam mana nak Tips berjaya. Papa Zaid bagi masa lah. Ya, tips. Masa. So basically dia macam mana untuk tips kepada yang mereka yang nak menceburi bidang e-sport atau kata streaming, dunia streaming ni jangan orang kata pandang macam senang lah, orang kata nampak macam senang duduk atas kursi kan, duduk nak bercakap je, main game, tapi sebenarnya susah. Dia tak tahu dengan sakitnya badan je nak duduk ni lama, nak bercakap lagi, nak fikir lagi, macam-macam lah. Saya nak cakap banyak pun tak tahu nak cakap apa sebab Afiq Cik dah cakap semua benda tu. So semua dia cakap tu, yes, benda tu sangat penting. Disiplin, kena ada orang kata jadual, nak kena set timing. Macam orang bujang tu tak apa, diorang timing diorang sampai berapa pun dah boleh main. Betul. Tapi kena ada jugalah masa untuk kita kena set masa yang sesuai untuk kita streaming dan masa untuk sesuai untuk kita macam bukan game je, kita kena fokus, kita kena ada kesihatan juga. Macam Afiq Cik sendiri, dia sebelum stream, dia gym. Wow. Sebab tu badan dia sadur. Tu nampak bicep tu. Sebab tu dia sihat. Semua kena ada. Macam bangun pagi, pergi jogging. Saya pun bangun pagi pergi jogging sometime lah. Kadang-kadang terlepas juga pagi tu. So, orang kata, ni lah timing. Kena set lah semua tu. Itulah dia. So untuk pengetahuan Angah juga, Afiq Cik bukan setakat stream review, stream game, tapi ada stream workout juga. Wow. Workout juga. Ini menarik. Ini Angah suka. Ini Angah boleh terlibat. Okey, nampak, tapi memang nampak lah. So walaupun kita nampak as just a streamer, tapi sebenarnya cabaran untuk menjadikan live tu balance tu agak susah sebenarnya, Afika. Sebab tak boleh lah nak main game je kan. Orang budak-budak sekarang maybe nampak main game je. Tapi kita kena balancekan bila nak waktu makannya, dengan familynya, joggingnya, pergi gymnya macam Afiq Cik. So itulah maybe cabaran. Dan sebenarnya Afiq Cik dan Papa Zaid pun sebenarnya kalau kita dengar apa yang juga cakap tadi, dia menggalakkan jugalah untuk orang ceburi bidang ni. So jangan takut-takut. Kalau anda ada rasa, anda ada passion, just go for it. Betul tak? Papa Zaid, Afiq Cik? Betul. Just go for your dream. Sebab kalau yang kita tak penting buat betul-betul lah. betul. Sebab kalau kita tak start, bila lagi, betul. There's a consistent. Okey, baik. So sebelum kita nak ke penghujung ni, kita nak dengarlah kata-kata terakhir, mungkin sedikit nasihat kalau tadi untuk yang nak start kan. So ni kata terakhir lah Afiq Cik kepada semua penonton-penonton kita, tak kisahlah yang main games ke, yang tak main game ke, peminat Afiq Cik ke, subscriber dan juga pelajar UNIKAD MIT tak lupa. Sebab Afiq Cik alumni. Okey, silakan Afiq Cik. Okay, kata-kata terakhir kepada student-student tu jangan potek kelas. Betul. Semua kerja yang lecturer bagi tu make sure buat. Lepas tu sebenarnya senang cerita, saya selalu pesan benda yang sama juga dekat inspired viewers yang datang singgah dekat stream saya kan. And I always tell them the same thing. Sebenarnya scene ni tough sangat-sangat. If you are looking into something that is sustainable, it is a very tough scene. Apa yang kita nampak tu semua yang manis-manis, semua yang successful, semua yang indah-indah sebab benda tu yang orang share, betul tak? Tapi dia punya percentage untuk sukses tu masih sangat rendah lah. But don't be scared. It's good to be inspired. Cuma pesan saya kat sini ialah we need to manage our expectations. Benda yang sama saya sentiasa ingatkan dekat diri saya sendiri juga. Even though saya kerja kuat, even though saya buat tu, saya buat ni, I try this and I try that, I always tell myself that I need to manage my expectations and then make sure awak tu maksudnya orang yang nak buat benda ni lah. Awak cari environment yang faham apa yang awak cuba buat and make sure that you have a really good support system in terms of
physical, mental and Betul. benda-benda itulah. So itu je lah. Semoga maju jaya. Terima kasih Afiq. Alright. So kita tengok tadi macam mana cakap, benda kita start tu memang from bottom lah. Betul. Kena sentiasa macam mana, kita takkan start streaming ataupun kita start sesuatu benda tu kita terus top. Kita terus paling tinggi, paling terkenal, dikenali kan. Benda pun Afiq start beberapa tahun, betul tak? So kita kena macam muhasabah dirilah sentiasa. Yang itu yang kena kuat tu Afika untuk kuat. fasa awal tu. Awal-awal tu kita tengok street, kita punya viewers Tak satu ramai. je, dua je, macam jangan down lah, sentiasa konsisten. Satu dua tu pun akaun dia lagi satu. Alright, so seterusnya kepada Papa Zaid lah. Kalau Papa Zaid ada pesanan, ucapan ataupun kata-kata terakhir lah untuk Penonton-penonton kita. peminat. Silakan. Peminat penting. Peminat. Apa orang kata, terima kasih kepada yang orang kata yang support. Yang support bukan saya saja, semua orang lah yang diorang support ni. Sebenarnya viewer ni diorang bukan support seorang je, ramai diorang support. Terima kasih kepada semua yang support. Tim saya mau tu kepada tim nanya. Tim Rexy ni dah agak lama lah. Tim yang orang kata main scene PUBG ni agak lama. Tapi Afiq Chi punya lagi lama lah. Lepas Afiq Chi tu baru tim saya start buat. So tak sangka pula Afiq Chi boleh join tim saya sekarang ni. So terima kasih kepada semua yang support. Dan orang kata masuk live, support daripada zero lah. Orang kata daripada tak ada apa sampai sekarang still support lagi. Lama jugalah diorang support, 4 tahun jugalah. So pada korang yang nak ceburi bidang ni, orang kata kena bertahan, kena kental lah, jiwa kena kental. Jangan sebulan 2 bulan viewers still kosong atau satu je terus kata susah apa semua. Orang kata next tu tak payah stream lah kalau macam tu. So saya tak tahu nak cakap apa juga. Dah banyak Afiq Chi pun sampai apa-apa yang Afiq Chi cakap tu semua betul lah. Saya ikut dia je. Memang betul lah. Semua sama je dengan dia sekarang ni. Apa yang dia cakap saya dah nak cakap tapi dia dah cakap awal. So sama je semua. Apa pun terima kasih dan selamat maju jaya juga kepada semua. Baik, itu ada serba sedikit Afikah nasihat ataupun kata-kata mutiara daripada dua orang guest kita yang cukup hebat. So mereka memang nak orang cakap menghidupkan e-sport ni. So untuk you guys yang baru nak cuba ataupun decide untuk ke arah ni, just go for it. Macam Afiq cakap, Papa Zaid cakap, jangan give up tapi kena ada disiplin. Disiplin dan juga konsistensi. Okey, jadi untuk Afiq Chi dan juga Papa Zaid, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kerana sudi meluangkan masa dengan kami, bagi perkongsian yang cukup baik, yang sangat orang kata memotivasi lah. Sebab ramai yang tengok sebenarnya, fans-fans Afiq Chi, fans-fans Papa Zaid. Sebab diorang nak tengok kita borak dengan dia, kira kita untung dapat borak kan. Okey, terima kasih banyak-banyak. So Afiq Chi, semoga kita berjumpa lagi, juga Papa Zaid. Terima kasih kerana bersama dengan kami, host Sembang Santai. So saya Angah, saya Afika. and terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Thank you for having us. Bye. Welcome, most welcome. Alright. Okey, jadi untuk penonton-penonton yang berada di rumah dan juga di live Facebook kami ingin memohon maaf atas segala kesilapan kalau ada terkasar bahasa ke, tersilap bicara, susun 10 jari, ampun dipinta. Nampak tak? Gila aku susun ayat tu. Okey, so sepanjang kami mengendalikan majlis kita pada malam ini, kami minta maaf banyak-banyak sehingga kita bertemu lagi, Afika. InsyaAllah. Ya, betul. Okay. So nasihat Afika, last word lah tadi daripada panel, daripada Afika pula. Okey, nasihat saya lah, memandangkan kita sekarang ni tengah COVID kan. Betul. So semua stay safe, jaga diri, jaga SOP, nak keluar pakai mask, Betul. bawa hand sanitizer, semua tu lah. Alright, so dengan ini saya Afika dan juga Angah. Last word Angah tak ada? tak ada. Okey, sama je. Just Okay. stay at home, stay safe and take care of you guys. Yang penting, paling penting sekali, take care of you guys punya mental health lah. Yes, Dan sebagainya. mental Sebab duduk kat rumah ni banyak tekanan-tekanan sebagainya. Just find a solution for yourself. Jangan duduk sorang-sorang. Ada masalah cerita kat orang, okey? Yes, Jangan tinggal solat, jangan lupa baca Quran. Okey, so take care of your mental health. Okey, jangan physical health sahaja, mental health pun sangat-sangat penting. Okey, jadi itulah dia untuk pada malam ini. Semoga kita berjumpa lagi. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum dan salam. We are
UniKL. Bye-bye. Bye-bye.